Hello dan Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 8 ingin menerangkan mengenai tajuk etika sebagai isu kefalsafaan. Saya, Nurkari Izzah binti Kamar Zaman, akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang kolonisasi dan dekolonisasi. Kolonisasi yang bermaksud proses penjajahan menjadikan sesuatu tempat, wilayah atau negara sebagai satu tanah jajahan. Keadaan ini menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk kepada kuasa penjajah dalam pelbagai aspek seperti fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan juga intelektual. Seterusnya adalah dekolonisasi. Dekolonisasi yang bersifat derivatif kepada istilah kolonisasi. Ia membawa maksud kepada keadaan pembebasan daripada cengkaman kuasa dari sudut fizikal, material, politik, ekonomi, budaya, pemikiran dan intelektual. Yang kedua adalah ia bermaksud kuasa penjajah berundur dari tanah jajahan dan mendapat pembebasan dan kemerdekaan politik dan juga ekonomi. Yang ketiga adalah suatu proses jangka panjang yang melibatkan pelupusan kuasa penjajah dari segi budaya, bahasa, birokrasi dan psikologi. Yang seterusnya adalah dekolonisasi yang dahulunya difahami sebagai proses penyerahan instrumen kerajaan secara rasmi kepada penduduk asal, kini dimaksudkan sebagai suatu proses jangka panjang yang melibatkan pelupusan kuasa penjajah dalam aspek birokrasi, budaya, bahasa dan juga psikologi. Terima kasih atas pengenalan sebentar tadi. Saya Alisa Sofia akan menerang tentang etika sebagai epistemologi amali. Menurut kumpulan etnik Greek, ethos membawa maksud khusus kepada perwatakan dan kepribadian. Jelasnya, etika ialah proses untuk memahami perkara yang betul dan salah dalam membuat keputusan. Manakala, epistemologi bermaksud pengetahuan dibentuk melalui subjek atau manusia yang memerhati, menilai, mengukur dan menilai objek. Jadi, masyarakat yang mengkaji ilmu dan menghayati sumber-sumber ilmu mendapat pencerahan realiti dan isu semasa. Seterusnya, amali merupakan kata pinjaman bahasa Arab yang bermaksud penerapan sesuatu teori atau ilmu yang diajar melalui sebuah projek atau pembuatan di dunia nyata. Justru, pelaksanaan amali mampu melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan cekap melaksanakan tugas dengan sempurna. Dalam amalan seharian, etika sebagai epistemologi amali adalah penting. Melalui analisa Nur Azhar 2002, beliau membuat pernyataan bahawa akal, naluri dan pengalaman manusia adalah hanya panduan dan pedoman dalam menentukan dan merumuskan nilai-nilai yang bersifat relatif. Hal ini kerana Allah menganugerahi hamba-hambanya dengan ketiga-tiga sumber tersebut untuk menilai perkara baik atau buruk. Maka, beliau menyimpulkan bahawa dalil nakli berperanan untuk mendasari segala aktiviti kehidupan manusia kerana sumber rujukan utama itu milik Tuhan Yang Maha Berkuasa. Antara contoh etika gunaan adalah etika perniagaan. Menurut Faridah 2015, perniagaan adalah punca pendapatan yang menjamin keuntungan sekiranya dipraktik secara bersungguh-sungguh dan berdasarkan ilmu untuk menguruskan modal, teknologi dan sumber perniagaan. Selain itu, bioetika adalah contoh lain bagi etika gunaan. Contohnya, melakukan ujian mata untuk mengenal pasti kondisi mata, lalu melakukan rawatan. Seterusnya, etika matematik. Contohnya, memperkukuh pembelajaran ilmu hisab untuk mengira isi padu objek agar tidak mudah terpedaya dengan tipu daya peniaga.
Selanjutnya, etika media massa. Menurut Hanan 2023, semua masyarakat mempunyai kewajipan untuk bina personaliti kewartawanan demi menangani ungkapan benci, mencegah keganasan intelektual, menghormati privasi, mengkritik semua bentuk buli dan menggalakkan rasa hormat terhadap orang, masyarakat dan negara. Sekiranya etika bukanlah epistemologi amali, isu alam sekitar menjadi lebih ketara dan membahayakan pelbagai jenis hidup-hidupan. Misalnya, kesan yang dilakukan oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia didefinisikan sebagai antropogenik. Antara sumber pencemaran antropogenik adalah pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk tujuan pertanian, peningkatan bilangan kenderaan bermotor serta pembangunan kegiatan perindustrian. Kesannya, fenomena kemusnahan alam, ekosistem dan eksploitasi alam. Maka, isu-isu alam sekitar seperti pembalakan haram, kepupusan flora dan fauna, pencemaran udara dan pencemaran air wajar diberikan perhatian. Epistemik membawa maksud segala perkara yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemic humility didefinisikan sebagai nilai murni yang wujud daripada pengiktirafan kepada kelemahan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang dipraktikkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan mengamalkan pengetahuan. Contohnya, bersifat tawaduk dan rendah diri. Antara karakter utama demi mencapai epistemic humility adalah semakin berisi, semakin tunduk. Sintesis ilmu dan amal serta insan berilmu bersepadu. Dalam pada itu, kesombongan dan kemegahan intelektual adalah contoh sifat epistemic arrogance. Frasa tersebut menggambarkan bahawa beliau mampu berfikir. Jadi, beliau wujud dan seseorang itu semestinya wujud apabila dia berkebolehan dalam apa-apa bentuk pemikiran. Cartesian dualism memisahkan kehidupan pada dua perihal yang ekstrim, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam benda sebagai makhluk yang tidak mempunyai apa-apa nilai serta makna. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah SWT berfirman bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oleh itu, umat Islam perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk memelihara kesucian ilmu pengetahuan melalui sumber yang benar seperti Al-Quran, hadis dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Siti Aisyah akan membentangkan apakah etika dalam kehidupan yang sejahtera. Etika adalah sangat penting kepada manusia di dalam kehidupan kerana meliputi aspek individu, keluarga, organisasi dan masyarakat bagi menjamin kesejahteraan serta kebahagiaan untuk menguruskan kehidupan seharian. Menurut sumber Kamus Dewan, etika bermaksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral, atau bahasa mudah ialah nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan untuk seseorang individu atau organisasi. Etika yang diperolehi daripada perkataan Greek ethos yang membawa makna sifat. Menurut kota daripada Profesor Al-Atas, keyakinan diri terhadap kebenaran terakhir, yakni al-haq, penunaian amalan yang dikerjakan oleh diri itu berdasarkan keyakinan. Mengamalkan etika tersebut, kehidupan manusia sentiasa dirahmati dan diberkati di dunia dan di akhirat. Untuk individu seorang manusia atau unit terkecil di dalam kelompok masyarakat. Menurut Kamus Dewan, orang perseorangan terutama apabila dianggap sebagai berbeza daripada yang lain. Selain itu, keindividuan sifat membandingkan seorang daripada etika yang diamalkan dalam kehidupan sejahtera akan mendapat ketenangan, kebaikan fizikal dan perasaan yang baik.
Individu beretika juga membentuk sasiah diri dan kesusilaan yang baik kerana dia memelihara dirinya merangkumi sifat-sifat yang terpuji. Individu ini akan dipandang tinggi dan hormat di dalam kehidupan sebagai individu yang beretika. Seterusnya untuk aspek keluarga. Keluarga merupakan beberapa orang yang mempunyai pertalian darah atau saudara mara. Menurut Kamus Dewan, keluarga didefinisikan sebagai kaum saudara mara, kerabat dan sanak saudara seperti ibu bapa, adik-beradik, nenek dan atuk dan sebagainya. Amalan etika yang diterapkan dalam sebuah kekeluargaan berdasarkan ikatan erat dapat mewujudkan keharmonian sesama ahli keluarga. Disebabkan hal itu, etika memainkan peranan penting dalam keakraban dan keamanan dalam rumah tangga, dapat mengekalkan keutuhan keluarga yang sejahtera. Jika berhadapan masalah, elok berbincang sebaiknya untuk mencari jalan penyelesaian dan saling memahami antara satu sama lain. Seterusnya organisasi ialah, pada pemahaman saya, organisasi ini membawa maksud persatuan atau kelompok manusia membentuk pertubuhan. Manakala menurut Kamus Dewan, organisasi didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri daripada bahagian dalam sesuatu pertubuhan untuk tujuan tertentu atau matlamat. Etika berperanan dapat memelihara nilai-nilai murni antara sebuah organisasi di samping kestabilannya. Seperti nilai murni yang dipraktikkan ialah sikap yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap masing-masing akan memastikan organisasi yang baik serta perpaduan. Sebagai contoh, organisasi seperti parti politik bersaing secara sihat untuk mentadbir negara melalui pilihan raya dengan adil. Akhir sekali adalah masyarakat. Masyarakat yang terdiri daripada penduduk di sebuah negara beretika dalam kehidupan sejahtera. Menurut Kamus Dewan, keempat, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama, menjalinkan pergaulan hidup beberapa kaum dengan bangsa. Kepentingan etika dalam kehidupan bermasyarakat dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berkekalan. Masyarakat yang betul-betul memainkan peranan akan membentuk suasana yang ceria dan damai. Oleh itu, dapat mengekalkan daripada timbulnya masalah sosial seperti perjudian, perompakan, penculikan dan sebagainya. Etika ini dapat mencapai kesejahteraan kehidupan seluruh masyarakat supaya saling menghormati, bertolak ansur dan bertegur sapa dalam seharian. Oleh itu, pentinglah etika untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Irsalina binti Zainan. Nombor kad matrik ialah 2022923261. Okay, saya akan menerangkan tentang konsep etika di dalam pelbagai agama. Dekat Malaysia macam kita ada 4 agama. Rasanya kat mana-mana pun 4 agama je, iaitu agama Islam, Kristian, Buddha dengan Hindu. Okey. Dia ada banyak lagi tapi saya akan terangkan 4 agama ini. Okey, kita akan mula dengan agama Islam. Agama Islam ni kitab kita adalah Al-Quran. Lepas tu ada perkataan din yang dibawa daripada perkataan bahasa Arab iaitu DYN. Kalau bahasa Rumi dia lah. Din ni dia membawa maksud kepada 4 perkara iaitu terhutang budi, menyerah diri, kuasa penghakiman dengan kecerungan semula jadi. Lepas tu sikap manusia yang jahil ni dikatakan yang jahil ataupun munafik ni adalah kerana dia melakukan ataupun pengakuan iman dia tak diikuti dengan perbuatan yang baik. Mungkin dia ada amalkan syirik ataupun dia percaya kepada perkara yang telah dilaknat oleh Allah. Okey. Kita akan kepada lagi satu dalam Islam ni, dia tak menghalang penganut dia ataupun yang orang Islam
untuk tidak boleh berniaga. Kita boleh berniaga asalkan perkara itu tak daripada syariat Islam dan apa yang telah diajarnya. Okey, contoh kita kena jujur waktu berniaga, tak boleh jual benda-benda yang dah diharamkan oleh Islam macam babi, khinzir, maafkan saya, khinzir ataupun perkara-perkara yang rasuah tak boleh. Semua tu kena adalah datang daripada rezeki yang halal. Okey. Seterusnya adalah agama Kristian. Macam Islam, kitab dia adalah Al-Quran. Kristian adalah kitab Bible. Kitab Bible ni dia ada dua. Satu yang Old Testament dengan New Testament. Kitab yang baru dengan kitab yang lama. Tapi dia dalam satu kitab Bible juga. Okey, sistem atau teori dalam agama Kristian ni telah dihasilkan oleh ataupun melalui kajian tafsiran dan penilaian moral al-kitabiah, orang-orang yang baca kitab lah. Okey, kita akan pergi kepada Old Testament. Old Testament ni dengan New Testament, dia adalah perkara yang sama sebab dalam dia ada sistem nilai etika yang tersendiri ataupun nilai etika yang telah ditetapkan dalam agama Kristian. Okay, dalam Old Testament dia ada the 10 Commandments, iaitu 10 perkara yang perlu dihayati oleh penganut agama Kristian. Okey, contoh antara dia adalah kena hormat ibu bapa, tak boleh berzina atau melakukan maksiat, dan menjaga hak jiran dan orang lain sama macam agama Islam. Okey. Seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ni dia mengajar penganut dia untuk mematuhi kod etika demi mencapai tingkat tertinggi dalam agama Buddha tu. Maafkan saya. Agama Buddha dalam agama Buddha itu adalah Nirvana. Okey. Nirvana ni adalah tingkat yang paling tinggi. Okey. Agama Buddha ni diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha, iaitu orang ni datang daripada India. Okey. Dia sama je macam agama-agama lain, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama yang lain yang dekat luar sana. Okey. Dia sama macam agama lain tu sebab dia menjaga dan mengutamakan kebajikan manusia dan makhluk yang ada dekat atas muka bumi ni. Lepas tu dia diajarkan untuk siapa yang mematuhi kod etika ni dengan bersungguh-sungguh, dia akan capai tingkat tertinggi dalam agama tu lah, iaitu Nirvana. Okey, seterusnya dan terakhir adalah agama Hindu. Agama Hindu ni adalah pada umum dia, etika dia, dia percaya kepada kelahiran semula dan penerimaan karma memainkan peranan utama dalam perkitaran kelahiran, kematian dan kelahiran semula. Maksudnya, mereka percaya kalau perkara yang mereka buat maksudnya mereka membuat perkara yang telah dilarang dalam agama Hindu ketika dihidup, mereka percaya bahawa perkara itu mampu menjejaskan kelahiran semula mereka. Maybe mereka akan jadi lebih baik, contoh mereka kaya, mereka akan jadi lebih jahat atau sebaliknya. Contoh macam sekarang mereka kaya cuma mereka ada melanggar apa-apa etika di dalam agama itu, mungkin kelahiran semula mereka mungkin ditarik beberapa nikmat yang telah diberi ketika mereka hidup sekarang. Okey. Ekspresi falsafah dalam agama Hindu ni dikenali sebagai Bhagavad Gita. Yang ni Bhagavad Gita adalah merupakan kitab terpenting dan yang tersuci di dalam agama Hindu. Dia menyampaikan mesej dalam kitab tu, Bhagavad Gita tu, kita senang cakap kitab paling tertinggi dalam agama dan tersuci dalam agama Hindu. Dia sebenarnya menyampaikan mesej langsung daripada Vishnu, iaitu dia punya patung. Okay, kalau kita tengok dalam cerita Hindustan kan ada kan dia punya patung-patung tu, daripada bentuk Vishnu tu, dia berkata mesej tu sampai daripada Vishnu tu sendiri dalam bentuk avatar Vishnu ataupun dalam bentuk patung dia. Itulah agama dia.
nilai sepunya berdasarkan falsafah. Okey, yang pertama iaitu untuk menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Okey, pertama sekali ekologi menurut Haeckel pada tahun 1866. Ekologi ini merupakan satu cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara dua benda hidup dengan alam sekitar. Seterusnya, sejahtera pula membawa maksud aman dan makmur, senang dan tenteram, iaitu terpelihara daripada sebarang bencana. Insan ekologi ni mempunyai beberapa perkara. Yang pertama iaitu perilaku manusia yang terkait dengan konteks lingkungan ataupun persekitaran. Yang kedua ialah interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia dengan lingkungan atau persekitaran. Yang ketiga ialah interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat dinamik. Dan yang keempat adalah interaksi manusia dengan lingkungan ataupun persekitaran yang terjadi dalam lingkaran sejahtera yang terdiri daripada ekonomi, ekologi, masyarakat dan juga budaya. Okey, lingkungan sejahtera terdiri daripada satu perkataan iaitu species, yang mana S mewakili spiritual. Spiritual seperti yang kita tahu lebih kepada kita punya dalaman iaitu kerohanian. Kedua ialah P mewakili physical dan psychological. Physical seperti kita punya tubuh badan. Psychological lebih kepada kita punya mental. Yang ketiga ialah intellectual. Intellectual ni merupakan merupakan kebijaksanaan. Yang keempat kognitif dan juga cultural. Cultural merupakan budaya. Yang kelima adalah E iaitu ethical, economic, ecological dan juga emotional. Dan yang terakhir ialah S iaitu societal dimensions. Okey, terdapat beberapa nilai-nilai sepunya yang disarankan oleh UNESCO. Okay, pertama sekali, menurut Jules Henry, iaitu pada tahun 1975, nilai ni merupakan sesuatu yang dikira baiklah. Seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan juga kesederhanaan. Okey, terdapat beberapa nilai yang disarankan oleh UNESCO. Yang pertama sekali ada nilai kedamaian, yang mana setiap individu disarankan dan digalakkan untuk memastikan mereka ni mempunyai nilai kedamaian, yang mana cinta akan ketenangan, kerana sekiranya masyarakat ataupun individu tersebut tinggal dalam sesebuah negara ataupun keadaan yang tidak tenteram seperti dalam peperangan penuh dengan jenayah, ini akan menyebabkan masyarakat dan individu tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan perkara yang sama dan negara tersebut tidak dapat membangun dengan baiklah. Yang kedua ialah nilai kebebasan dan juga hak asasi manusia, di mana setiap individu mempunyai kebebasan dan juga hak-hak mereka yang tersendiri, di mana mereka bebas untuk mengamalkan agama, budaya dan juga pegangan yang dipegang oleh mereka. Dan hak asasi manusia juga terdiri daripada hak mereka untuk menuntut keadilan, untuk bersuara demi kepentingan mereka dan juga kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah nilai demokrasi dan juga sikap terbuka, yang mana mereka mempunyai hak dan juga perlulah bersikap terbuka dalam memastikan negara mereka ni berada dalam keadaan yang baik. Di mana contoh, dalam sebuah negara tidak semestinya mempunyai satu pegangan agama ataupun budaya yang diamalkan. Tapi mesti akan ada beberapa kelompok yang mengamalkan agama dan juga pegangan budaya yang berbeza lah. Jadi masyarakat tersebut yang majoritinya di situ
perlu menerima dengan baik dan bersikap terbuka selagi mana golongan minoriti tidak bersikap prejudis ataupun bersikap anti terhadap sesebuah agama dan juga budaya dalam sebuah negara tersebut demi mengekalkan keamanan dan juga kedamaian yang sedia ada dalam sebuah negara. Okey, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam mengamalkan nilai-nilai sepunya. Jadi antaranya ialah pertama berkenaan dengan homoseksual. Seperti yang kita maklum, homoseksual ni merupakan satu hubungan antara lelaki dengan lelaki yang telah pun melawan fitrah asal seseorang individu, yang mana sepatutnya hubungan yang terbentuk adalah antara lelaki dengan perempuan. Jadi meskipun kita telah beralih ke tahun 2023, tetapi masih terdapat segelintir golongan ataupun masyarakat, tak kira di Malaysia ataupun di luar negara, yang masih mengamalkan hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki. Jadi perkara ni tidak boleh dibiarkan sebab ianya melanggar dari segi agama, walaupun dari segi undang-undang di beberapa buah negara membenarkanlah hubungan seksual ni. Tapi dari segi agama Islam, hubungan ini adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Okay, yang kedua ialah berkenaan dengan sikap degil dan tidak terbuka setengah masyarakat untuk menerima sesebuah perkara. Terutamanya sekali berkenaan dengan perkara yang benar, sekiranya seseorang itu pernah ataupun melakukan perkara yang tidak betul. Kemudian apabila menerima ataupun terdapat beberapa orang yang memberitahu bahawa perkara tersebut tidak boleh diamalkan dan tidak boleh dilakukan, jadi tidak semua individu dan masyarakat dapat menerima perkara tersebut dengan rela hati. Yang ketiga ialah berkenaan dengan diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi terhadap wanita ataupun penindasan terhadap kaum wanita ni telah lama berlaku. Dan meskipun kita telah beralih ke era yang lebih maju dan moden, perkara ini masih lagi berlaku dan tidak hanya tertumpu di dalam perkahwinan, malah di tempat kerja pun mungkin boleh berlaku juga diskriminasi ni. Sebab kaum lelaki beranggapan bahawa mereka akan sentiasa berada di atas. Tetapi kalau dilihat pada zaman sekarang, kebanyakan ketua ataupun tugas seorang ketua tu telah pun beralih kedudukan, yang mana lebih diambil alih dan majoritinya merupakan daripada kaum wanita lah. Dan yang terakhir ialah masyarakat minoriti, yang mana masyarakat minoriti ni merupakan sekumpulan masyarakat di dalam sebuah negara, tetapi dalam bilangan yang sikit. Jadi untuk memastikan kelompok ini mengamalkan nilai sepunya ni berkemungkinan agak sukar kerana pengaruh untuk golongan ini ikut mungkin Seterusnya, saya Alisa Sabrina dan Nabila akan menggoleskan tentang konsep sejahtera di dalam segenap lapangan hidup dari segi aspek kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan dan politik. Kesejahteraan di dalam segenap lapangan hidup amatlah penting agar setiap manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan makmur.
Pertama sekali, konsep sejahtera di dalam segenap lapangan hidup adalah dari aspek kemasyarakatan. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat daripada pelbagai bangsa dan agama. Konflik dan perselisihan faham antara satu sama lain adalah perkara yang sering muncul di dalam sesebuah masyarakat yang majmuk. Oleh sebab itu, kita perlu terapkan dua perkara ini agar dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Yang pertama ialah berlaku adil dengan orang bukan Islam. Islam mengajar umatnya supaya sentiasa berusaha dalam menjaga kehidupan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Orang Islam dan bukan Islam di negara yang bercampur penduduknya selalu mempunyai keperluan yang berbeza yang boleh menyebabkan kesukaran mencari kebahagiaan dan keamanan. Oleh kerana itu, kehidupan masyarakat sejahtera sangatlah penting. Dalam hubungan dengan orang bukan Islam, Al-Quran menggariskan beberapa perkara penting yang perlu diingatkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu di dalam perkara agama dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Walau bagaimanapun, orang bukan Islam hendaklah menjalankan tanggungjawab mereka dengan membayar cukai dan menghindari daripada melakukan perkara yang menyakiti orang Islam. Mereka hendaklah patuh undang-undang negara dan elak daripada bersekutu dengan musuh Islam. Selain itu, masyarakat hendaklah menjadi masyarakat yang sihat dan selamat. Punca utama Malaysia ingin menuju ke arah negara yang sejahtera melalui masyarakat sihat adalah kerana rakyat Malaysia dijangkakan akan menghabiskan 9.5 tahun jangka hayat mereka dalam kesihatan yang buruk jika terus menjalani budaya hidup tidak sihat. Amalan-amalan seperti aktiviti fizikal, makan secara sihat, pengurusan berat badan, minda sihat, tidak merokok, tidak mengambil minuman beralkohol, penjagaan persekitaran sihat dan bersih serta kawalan kesihatan kendiri merupakan asas penting bagi masyarakat yang sihat. Oleh hal yang demikian, rakyat Malaysia hendaklah saling berganding bahu dalam melahirkan masyarakat yang sihat agar dapat menuju ke arah masyarakat yang sejahtera. Selain itu, isu penyalahgunaan dadah merupakan musuh utama negara kerana ia merosakkan generasi akan datang di samping meningkatkan permasalahan jenayah. Usaha berterusan bagi menangani isu dadah hendaklah dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada pendekatan komprehensif dan seimbang. Ikram meyakini bahawa sesebuah masyarakat yang progresif tidak akan dapat dicapai jika tidak mengambil kira aspek kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Aspek seterusnya adalah dari segi politik. Sejahtera politik ialah melahirkan tadbir urus kerajaan yang cekap, berkesan, cepat dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan politik menggambarkan tahap keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dalam mensejahterakan rakyat yang seterusnya membawa negara ke arah mencapai kemajuan yang progresif untuk rakyat. Kestabilan politik bagi sesebuah negara amatlah penting kerana ia memberikan kesan besar kepada ekonomi untuk terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hanya dengan mandat yang kukuh, sesebuah kerajaan itu dapat melaksanakan pelbagai dasar dan polisi untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan ekonomi negara. Selain daripada itu, budaya politik matang dan sejahtera PBMS yang telah diperkenalkan oleh PAS wajar diamalkan oleh semua parti, calon dan penyokong. Oleh hal yang demikian, kerajaan dan rakyat hendaklah berganding bahu dalam melahirkan politik yang sejahtera. Rakyat juga seharusnya memberikan sokongan yang padu kepada tampuk kepimpinan yang baru ini agar kedaulatan negara dapat dikekalkan. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Assalamualaikum, nama saya Nabila Izzati binti Hamzah, nombor matrik 2022828622. Sistem ekonomi Islam tampil memiliki sikap yang sederhana iaitu Al-Wasatiyah.
ia tidak menzalimi kaum yang lemah sebagaimana terjadi pada masyarakat sistem kapitalis. Ia juga tidak menzalimi hak individu dan golongan kaya sebagaimana sistem sosialis komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh itu, memahami konsep kesejahteraan ekonomi adalah perlu apabila membangunkan aktiviti ekonomi bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan makmur. Jenis-jenis kesejahteraan ekonomi terbahagi kepada dua, iaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah. Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan kesejahteraan material dengan mengabaikan kesejahteraan rohani dan moral. Ia menggunakan dua pendekatan untuk menentukan kesejahteraan ekonomi, iaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan moden. Pendekatan neoklasik menganggap bahawa semua individu mempunyai fungsi nilai utiliti yang sama. Oleh itu, ia mempunyai maksud membandingkan nilai kegunaan pribadi dengan nilai kegunaan milik orang lain. Hal ini dapat membangunkan fungsi kebajikan sosial dengan hanya merumuskan semua fungsi nilai utiliti individu. Pendekatan moden pula merupakan perkembangan dari neoklasik di mana perpaduan antara kesejahteraan tidak boleh diukur dari segi material tetapi perkara bukan material juga diambil kira dalam membentuk sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi syariah pula bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh iaitu kesejahteraan material, kesejahteraan rohani dan nilai moral. Tujuannya adalah bagi mencipta kesejahteraan ekonomi berlandaskan syariat Islam, membentuk persaudaraan yang adil secara universal dan tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan. Justru itu, kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam dapat memenuhi keperluan dunia dan masa depan berdasarkan kesedaran individu dan masyarakat terhadap ketaatan kepada hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah melalui petunjuknya di dalam Al-Quran, teladan Rasulullah dan ijtihad para ulama. Pendidikan bertindak sebagai pemangkin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin individu ke arah sumber-sumber ekonomi yang mantap, keupayaan kawalan diri dan kestabilan hubungan sosial. Pendidikan yang berkualiti ini adalah satu konsep yang dinamik, berubah dan berkembang mengikut masa serta berubah dalam konteks sosial, ekonomi dan persekitaran setempat. Dua ciri kesejahteraan dalam pendidikan adalah kesejahteraan pendidikan dalam kerja dan ekonomi dan kesejahteraan pendidikan dalam perkahwinan dan pengurusan keluarga. Pendidikan yang berkualiti sangat efektif bagi menentang kemiskinan, membina demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pendidikan amatlah penting dalam konteks kesejahteraan ekonomi kerana ia boleh memimpin individu ke arah perolehan pendapatan yang tinggi. Kemahiran dan kebolehan yang diperolehi semasa alam persekolahan dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi juga membolehkan seseorang individu itu memanfaatkan segala peluang yang ada di sekeliling mereka. Individu yang mempunyai tahap pendidikan yang baik lebih cenderung untuk terlibat dalam pelbagai kerja yang menawarkan peluang untuk peningkatan pendapatan. Pendidikan memberi laluan kepada kestabilan hubungan sosial terutamanya perkahwinan. Beberapa kajian mendapati bahawa orang yang berkahwin juga mempunyai tahap kesejahteraan fizikal dan psikologi yang baik berbanding dengan individu yang tidak berkahwin. Oleh yang demikian, individu yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi cenderung untuk hidup dalam isi rumah berpendapatan tinggi memandangkan tahap pendidikan secara langsung mempengaruhi pendapatan di samping kecenderungan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan terjamin. Justru itu, pendidikan juga menjadi pemangkin kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam meningkatkan kualiti hidup yang serba sempurna, kebijaksanaan pengurusan dalam pengendalian ekonomi keluarga, kewibawaan dalam hubungan kemasyarakatan, serta keseimbangan diri dari segi fizikal, mental dan rohani. Apa yang dapat saya simpulkan setelah mengkaji maklumat tentang etika sebagai isu kefalsafahan di atas, kita dapat menjelaskan isu-isu pemikiran dan falsafah yang melibatkan etika dalam pelbagai agama serta dapat mempelajari dan memahami istilah kolonisasi dan juga dekolonisasi serta membincangkan pandangan ataupun buah fikiran kearifan tempatan dalam konteks masyarakat Malaysia. Kemudian dapat melihat impak dan juga kesan isu kefalsafahan kepada masyarakat, ekonomi, politik dan juga
pendidikan negara tersebut. Seterusnya, hubungan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam. Berpegang kepada prinsip dan jati diri sebagai seorang rakyat dan seorang penganut agama yang mempunyai kepercayaan tersendiri. Akhir sekali, dalam mengkaji isu ini, kita berupaya untuk menganalisis cabaran-cabaran falsafah etika dalam relativisme dan juga dualisme. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.